Pada malam pertama, dalam sel di malam pertama, ketika terlentang keseorangan, Najib akan mengelamun. Semua babak yang membawa dirinya ke kajang akan melintas satu demi satu. Wajah istri pertama, wajah Rosma, wajah Altantuya akan muncul. Najib akan terkenang pelukan istri barunya. Wajah Sirul dan Azilah juga akan muncul. Apabila wajah Azilah muncul, Najib akan membuka mata kerana Azilah juga sama berada dalam penjara kajang. Secara jujur, babak-babak ini akan bermain dalam kepala Najib. Paling dramatik ialah babak sumpah laknat di Masjid Kampung Baru. Macam filem yang akan berputar dalam ingatan. Ini yang dialami oleh semua banduan dalam penjara. Adalah menjadi fakta dari pengalaman bahawa paling ramai orang tidak bersalah telah saya sendiri temui dalam penjara. Najib juga yakin dia tidak bersalah. Di sebalik Najib masuk penjara, ada satu perkara yang wajib saya rakamkan. Yang ingin saya rakamkan ini bukan kegembiraan atau tepuk tangan kerana Najib masuk penjara. Bukan. Ada satu perkara yang lebih penting yang wajib kita pelajari dari pemenjaraan Najib. Perkara ini hikmah runtuhnya 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Saudara yang dihormati sekalian, awalnya saya merasa kecewa juga apabila kerajaan PH runtuh. Tapi semenjak Najib masuk penjara, pandangan saya berubah. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik jatuhnya Mahathir. Ada hikmah apabila kerajaan Muhyiddin menjadi kerajaan gagal. Ada hikmah apabila Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Bayangkan, jika Mahathir masih lagi Perdana Menteri pada Selasa 23 Ogos 2022 yang lalu. Gambarkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada hari Selasa itu. Saya yakin, jika Mahathir atau Muhyiddin Perdana Menteri ketika hakim memenjarakan Najib, negara ini akan menjadi kacau bilau. Pada petang Selasa 23 Ogos 2022, Malaysia tenang dan teratur. Tidak ada huru-hara, walaupun yang masuk ke penjara bekas Perdana Menteri dan bekas anak Perdana Menteri. Kita wajib berterima kasih kepada Ismail Sabri. Tahniah Ismail Sabri. Tanpa Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, saya tidak yakin pemenjaraan Najib akan berjalan dengan tuntas. Salut kepada Ismail Sabri. Najib Razak, bekas Presiden UMNO, dimasukkan ke dalam penjara kajang oleh Ismail Sabri yang merupakan Naib Presiden UMNO. Inilah dia hikmah. Perdana Menteri dari UMNO memenjarakan bekas Presiden partinya sendiri. Jika Mahathir menghantar Najib ke penjara, pasti rakyat akan keluar berdemo sama seperti kes liwat Anwar Ibrahim. Mahathir akan sekali lagi menjadi Maha Firaun dan Maha Zalim. Mahathir akan dituduh sekali lagi sebagai kepala konspirasi. Malah hari ini, sesudah Najib di penjara, masih ada penyokong Najib yang percaya lagi, yakin bahawa semua ini kerja Mahathir. Masih ada yang percaya di belakang pemenjaraan Najib ini dikatakan kerja gelap Mahathir. Bayangkan, jika Muhyiddin menghantar Najib ke penjara dan rakyat keluar berdemo, dengan sekelip mata kerajaan Muhyiddin akan patah terbarai. Jangan lupa kes arwah adib. Lihat bagaimana huru-hara telah diolah untuk mengganggu gugat kerajaan PH. Jika Mahathir atau Muhyiddin menghantar Najib ke kajang baru-baru ini, huru-hara ini pasti beratus kali berlipat ganda dari demo kematian adib. Tidak mustahil, kacau bilau ini akan menjurus ke tahap tragedi 13 Mei. Justru, hikmahnya ialah Ismail Sabri mengambil tanggung jawab sebagai Perdana Menteri menghantar Najib Razak ke penjara kajang. Tahniah Ismail Sabri. Tahniah juga wajib diberikan kepada Mahathir. Sosok yang licik berpolitik ini memiliki pembacaan politik yang tepat. Mahathir juga bijak membaca watak.
Mungkin tidak sebijak membaca sekilas ikan air sudah kenal jantan betinanya. Ketika menjadi Perdana Menteri, Mahathir ditugaskan untuk memilih beberapa nama untuk menjadi Ketua Hakim Negara. Ini kebijaksanaan Mahathir. Dia telah memilih Tengku Maimun. Sejarah membuktikan ini satu pilihan yang tepat. Tahniah juga kepada Muhyiddin. Dia melantik peguam negara yang baru. Langkah Muhyiddin yang tepat dan bijak ialah dia tidak menggantikan pendakwa raya dalam kes SRC internasional yang sedang berjalan. Kejayaan rakyat pula ialah Ketua Pendakwa Sri Ram dilihat oleh Najib dan Rosmah sebagai pendakwa yang tidak ulut dengan timbakan peluru emas. Sri Ram wajib dinyah. Tetapi tugasan Sri Ram diteruskan oleh Muhyiddin dan tidak disingkir. Muhyiddin meneruskan semua pasukan yang menjalankan pendakwaan terhadap Najib. Kenyataan Muhyiddin yang dia tidak mencampuri urusan kes Najib dan juga Zahid adalah benar belaka. Muhyiddin membocorkan bagaimana 1 minggu sesudah menjadi Perdana Menteri, Zahid telah datang berjumpa. Zahid dengan fail kes di tangan telah meminta Muhyiddin campur tangan. Muhyiddin tidak berganjak. Muhyiddin mencadangkan kepada Zahid, jika tidak bersalah maka pasti ini akan dibuktikan oleh mahkamah. Salut untuk Muhyiddin. Tahniah yang paling besar ialah kepada semua pengundi yang telah mengundi PH dalam PRU 14. Tanpa undi Macik, Pacik, Ahmad, Dolah, Aso, Abeng, Mutu dan Aci, Najib Razak masih lagi Perdana Menteri Malaysia. Pencuri masih berkuasa. Sejarah akan merakamkan kejayaan terbesar PH berkuasa selama 22 bulan ialah memasukkan Najib ke penjara Kajang. Kejayaan besar rakyat Malaysia ialah mengheret benggolan-benggolan kaki rasuah, kaki salah guna kuasa dan pencuri harta rakyat ke mahkamah. Di sebalik keruntuhan PH ada hikmahnya. Salut untuk PH, salut untuk rakyat yang mengundi PH. Ditulis oleh Hishamuddin Rais, merupakan seniman, penulis, aktivis dan bekas tahanan ASA. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini dan Nazilin Unity Admin. Dipetik dari Malaysia Kini. Sekian, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye. Berita buruk ini mau disampaikan untuk geng-geng Zahid Hamidi yang inginkan sangat PRU diadakan pada tahun ini juga. Walaupun sampai ke hari ini aku masih lagi cuba memikir dan menghadam apa sebenarnya sebab mereka nak PRU segera. Walhal bezanya hanya 2 bulan. Kalau nak kata timing sekaranglah yang tak tepat kerana beliau sedang menunggu keputusan di Mahkamah Tinggi berkaitan dengan kes perbicaraannya di Mahkamah Tinggi. Aku fikir timing yang paling tak tepat juga adalah pada waktu ini kerana Najib baru saja dimasukkan penjara dengan beberapa kes yang lain. Walaupun Zahid kata supaya penghasut tidak terus menghasut rakyat. Aku nak tanya satu soalan, apa yang dihasut itu? Apa perkara yang dihasut itu? Kalau benar itu hasutan, kenapa tak guna saja akta hasutan dan kenakan saja saman fitnah kepada penghasut-penghasut yang Zahid kata menghasut itu? Apa maksud menghasut yang Zahid katakan itu? Apa yang ditakuti sangat oleh Zahid berkaitan dengan hasutan-hasutan itu? Macam yang aku katakan tadi, kalau betul itu hasutan, silakan saman para penghasut yang Zahid katakan itu, ataupun saman saja kerana mungkin itu adalah fitnah. Walau bagaimanapun, berita yang buruk untuk Zahid pada hari ini ada 2. Pertama, PRU ke-15 belum tentu dan aku rasa tak mungkin akan dibuat pada tahun ini. Walaupun keinginan oleh geng Zahid mahu sangat PRU diadakan pada tahun ini juga. Ini kerana pada pandangan aku, kalau kita ada duluan, pasti itu boleh dibuat semula. Buktinya, duluan sudah ada di Sarawak. Kerana dilanda pandemik COVID-19, PRN Sarawak telah ditunda beberapa bulan oleh Yang di-Pertuan Agong.
Jadi berlandaskan pada duluan di PRN Sarawak, aku fikir yang di Pertuan Agong dengan kebijaksanaan Baginda juga boleh mengulangi keputusan seperti yang pernah dibuat dalam PRN Sarawak, yaitu Baginda Tuanku boleh mengisytiharkan darurat politik untuk seluruh Malaysia. Dengan pengisytiharan darurat politik ini, semasa mahunya geng-geng Zahid Hamidi nak sangat PRU, walaupun mereka kerajaan yang aku fikir tak pernah ada dalam dunia ini, kerajaan buat pembubaran segera. Aku pun tak tahulah. Kalau di tempat lain, pembangkang yang nak sangat pembubaran disegerakan. Tapi di Malaysia lain, kerajaan nak kerajaan supaya kerajaan bubar kerajaan. Itu peliknya. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara seperti di PRN Sarawak, iaitu mengisytiharkan darurat politik. Kerana pada waktu itu berlakunya kes ataupun penularan pandemik COVID-19.